Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang, salam keluarga Malaysia. Dari alam maya kami bawakan satu forum yang dibawa oleh Jabatan Pengairan dan Saliran Johor yang dilaksanakan oleh Universiti Teknikal Malaysia Melaka, UTM, yang bertajuk Sains dan Forum Sains dan Teknologi dalam Memelihara serta Memelihara Sungai Kim Kim. So jadi saya mengalu-alukan penyertaan semua adik-adik, para pelajar, guru-guru, ibu bapa dan hadirin-hadirin sekalian ke dalam forum kami. Sebagai pembuka bicara, izinkan kami saya melantunkan sedikit pantun dari Melaka. Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Mencari timba si anak dara, di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara, selamat datang untuk semua. Indah bermalam si awan petang, berarak di celah pohon ara. Pemanis kalam, selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Okey, jadi sebelum kita mulakan, saya ingin memperkenalkan forum panel kita pada forum petang ini. Terdapat 3 orang panel semuanya. Panel pertama, Profesor Madya Dr. Muhammad Syaril bin Muhammad Haras. Beliau adalah Ketua Jabatan Mekatronik Fakulti Kejuruteraan Elektrik Universiti Teknikal Malaysia Melaka. So, selamat datang, saya Dr. Muhammad Syaril. Selamat datang, terima kasih Pak Dr. Zainul. Okay. Panel kedua, Haji Kuswandi bin Tayin. Beliau merupakan Pegawai Pendidikan Daerah PPPD Pasir Gudang Johor. Selamat datang Tuan Haji. Terima kasih Tuan. Okay. Panel ketiga kita pada hari ini, Encik Loh Hock Chi. Beliau merupakan manager dari Environment, Health and Safety ST Microelectronics yang berhad Johor. So selamat datang Mr. Loh. Terima kasih Encik Zainul. Okay. So saya bertindak sebagai moderator hari ini. Nama saya Muhammad Zainal Abidin bin Abdul Aziz dari Fakulti Kejuruteraan Elektronik dan Kejuruteraan Komputer Universiti Teknikal Malaysia Melaka. Jadi panel yang kita datangkan pada hari ini adalah mereka yang berpengalaman, mereka yang berpengetahuan untuk berkongsi berkenaan dengan tajuk kita iaitu Sains dan Teknologi dalam Memelihara serta Memelihara Sungai Kim Kim. Jadi sebelum saya mulakan perbincangan kita pada hari ini, izinkan saya berkongsi sedikit video berkenaan dengan Sungai Kim Kim. Baiklah, so seperti yang sedia maklum, sungai merupakan nadi pengairan di semua negara di dunia. Jadi kepentingan sungai kehadap manusia sebagai sumber minum, sumber air minum dan kegunaan harian. Selain itu, sungai juga kadang digunakan di setengah negara sebagai wadah pengangkutan daripada hulu ke hilir. Selain itu juga sungai juga merupakan
tempat di mana setengah-setengah rakyat ataupun manusia mendapatkan sumber ekonomi seperti perikanan dan pengairan sebagainya. So jadi selain daripada sungai penting kepada kehidupan manusia, sungai juga penting untuk alam sekitar sebagai punca perkitaran hujan, untuk sebagai pengairan tanaman dan saliran air ke laut. Jadi sebelum kita mulakan sesi pertama, saya ingin maklumkan kepada para hadirin sekalian untuk mendaftar di link yang terdapat di FB, Facebook kita, untuk kita sediakan e-certificate, sijil digital. Jadi untuk sesi pertama, saya ingin usulkan soalan kepada PM Dr. Syaril. Mungkin PM Dr. Syaril boleh ceritakan bagaimana sains dan teknologi kaitannya kepada sungai. So silakan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okay, terima kasih kepada Tuan Moderator. Yang saya berikan Tuan Majlis, Tuan Moderator, para panel sekalian daripada industri dan daripada PPB. Sains dan teknologi pada sungai. Mungkin kita boleh sebenarnya kita ikutkan penggunaan sains dan teknologi ini patutnya menjadi teras pada usaha-usaha pemeliharaan ataupun pemeliharaan sungai pada ketika ini. Sains dan teknologi ini wajar dimanfaatkan bagi memastikan pengurusan sungai ataupun pengurusan sumber air yang dilakukan dengan lebih sistematik, dengan lebih terancang, dengan lebih teratur dan dengan lebih kemas. Sama ada dari segi pemantauan ataupun penyelesaian masalah ataupun dari segi pencegahan ataupun dari segi pemeliharaan ataupun pembersihan sungai. So penggunaan teknologi boleh dibahagikan kepada dari segi penggunaannya lah, sama ada dari segi yang saya mention tadi, dari segi pemantauan, dari segi pembersihan, dari segi pemeliharaan lah. Mungkin kat sini saya akan ceritakan sikit jenis-jenis teknologi lah, jenis-jenis teknologi dan parameter sungai yang kita ukur untuk mengetahui kualiti sungai kita, terutama sekali di Sungai Kim lah. Alright, so bagi teknologi sebenarnya kalau ikutkan teknologi ni banyak teknologi yang terpilih yang kita boleh gunakan untuk pemantauan, untuk pembersihan ataupun pemeliharaan lah. Bagi pemantauan, contoh-contoh teknologi lah yang kita boleh gunakan seperti yang biasa kita dengar lah, iaitu CCTV ataupun kita kenali sebagai sistem kamera keselamatan lintas tertutup. Ini adalah teknologi yang terkini. So selain itu kita boleh gunakan teknologi drone. Teknologi drone pun teknologi yang terkini lah, memang banyak digunakan sekarang. Selain itu kita ada teknologi telemetri. Teknologi telemetri adalah satu sistem pemantauan kualiti air secara dalam talian lah, ataupun kita gunakan Internet of Things, IoT lah. Dan kita boleh gunakan teknologi satelit. Teknologi satelit untuk memantau kawasan yang lebih luas lah. Ini dari segi teknologi lah, teknologi yang kita boleh gunakan untuk pemantauan. Contoh saya bagi teknologi untuk pembersihan. Teknologi untuk pembersihan kita ada teknologi robot, yang mana tak selesai pada tahun 2019, Institut Teknikal Malaysia Melaka telah melancarkan satu prototipe yang kita nama Smart Hydrobat lah, yang mana Smart Hydrobat ni dia akan combine dengan teknologi IoT, Internet of Things, untuk membersihkan sekitar Sungai Melaka dan menyimpan data-data kualiti air di Sungai Melaka lah. Selain daripada itu kita ada teknologi robot untuk membersihkan sungai, iaitu kita ada River Cleaning Robot. River Cleaning Robot pun terbahagi kepada dua. So robot yang boleh membersihkan di permukaan air ataupun robot yang boleh membersihkan di dalam air. Untuk robot yang boleh membersihkan di atas permukaan air, kita banyaklah kita boleh lihat. Baru-baru ni pun Institut Teknikal Malaysia Melaka telah menganjurkan satu program, satu pertandingan di peringkat sekolah di Negeri Johor untuk membina satu prototipe robot yang boleh membersihkan sungai, terutama di Sungai Kim lah. Dan kita di Institut Teknikal Malaysia Melaka kita ada satu prototipe robot yang boleh memantau keadaan ataupun boleh melihat keadaan di dalam air lah. Sama ada di dasar sungai. Kita tahulah kadang dasar sungai ni menyimpan berbagai khazanah yang baik dan tak baik lah. Mana salah satu tempat pelupusan barang-barang curi yang kita maklum lah. Kita selagi itu teknologi river trash trap. River trash trap ni memang banyak kita gunakan di sungai-sungai lah. Memang teknologi ni agak mudah kita dapati dan mudah kita buat lah untuk memerangkap sampah-sampah di permukaan sungai.
Okey, selain itu kita boleh gunakan teknologi efektif mikroorganisma ataupun kita kenali sebagai EM Makbol ataupun Makbol lah. Okey, sebenarnya Makbol ni dia bertindak terus, okey, dengan menetralkan air sungai yang tercemar sekaligus menjernihkan air sungai yang keruh menjadi jernih. Itu kelebihan Makbol lah. Sebenarnya Makbol ni merupakan kandungan biologi yang terdiri pada gabungan bakteria baik, iaitu asid laktik, kita ada fototropik, ada yeast, Actinomycetes dan kita ada tanah liat. Okey, selain daripada itu kita ada kaedah sains forensik. Kaedah sains forensik ini digunakan untuk mencari punca-punca pencemaran sungai tersebut lah. Okey, kita ada teknologi hijau dan kita ada zon penampan lah. Okey, ini adalah jenis teknologi. Sebenarnya banyak kalau kita nak ceritakan memang takkan habis dalam waktu satu hari. So banyak teknologi. Ini teknologi yang kita boleh gunakan yang mudah didapati. So jenis-jenis parameter, okey, parameter sungai yang kita boleh ukur, okey, di Malaysia kita sebelum tu kita kena tahulah ada dua kaedah utama kaedah utama yang digunakan untuk mengklasifikasikan kualiti air sungai. Okey, yang pertama kita ada Water Quality Index ataupun kita kenali sebagai Index Quality Water, Index Quality Air, sorry. Okey, dan satu lagi kita ada INWQS, okey, iaitu kita Interim National Water Quality Standard, yang mana INWQS ni telah mendefinisikan 6 kelas, okey, iaitu kita ada kelas pertama, kita ada kelas kedua A, kita ada kelas kedua B, kita ada kelas ketiga, kelas keempat dan kelas kelima, yang mana kelas-kelas ini merujuk kepada kualiti air sungai kita lah. Okey, contohnya saya beri contoh, kalau kelas pertama maksudnya kualiti air sungai kita dalam keadaan yang terbaik, maksudnya tidak tercemar lah. Kalau kelas yang kelima ataupun kelas keenam lah, sebab kelas kedua tu ada kelas A, kelas B, so jadi kelas kelima adalah kelas yang paling teruk lah, maksudnya kita tahu air sungai kita dalam keadaan yang tercemar lah. Okey, so ini adalah dari segi jenis-jenis parameter yang kita boleh ukur di sungai kita, iaitu kita ada ammonia nitrogen, kita ada biochemical oxygen demand, BOD, kita ada chemical oxygen demand, kita ada dissolved oxygen, kita ada pH, kita ada color, kita ada electric conductivity, kita ada floatables, kita ada salinity, kita ada taste, okay, kita ada total suspended solid, kita ada temperature, kita ada turbidity, kita ada vertical coliform, kita ada total coliform lah. Okey, untuk mungkin kita boleh tengoklah salah satu contoh parameter kita boleh ukur, iaitu kita boleh ambil dissolved oxygen, maknanya kadar perubahan oksigen di dalam sungai. Okey, kalau dalam kita kelas yang pertama, maksudnya kandungan dissolved oxygen melebihi 7. Okey, melebihi 7. Kalau dalam kelas yang kelima, maknanya dia punya skala adalah kurang daripada 1. Maksudnya kita tahulah keadaan sungai kita berada dalam keadaan yang tercemar lah. Okey, baik. Itu saja untuk kali ini. Okey, saya serah balik pada Tuan Moderator. Okey, baik. Terima kasih Pak Syaril. So, jadi antara perkara yang kita dapat tahu ialah teknologi digunakan banyak dalam kaitan dengan sungai, antaranya bagi pemantauan, pembersihan dan juga untuk melihat, mengukur parameter sungai. Okey. Kemudian soalan kedua saya cuba suka usulkan kepada Tuan Haji Kuswandi bin Tayin. Bagaimanakah pendidikan kita berkaitan sungai di peringkat sekolah? Silakan Tuan Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera yang berbahagia, moderator, forum, penonton yang dimatikan. Sebenarnya pendidikan berkaitan dengan sungai ini sebenarnya dia dah belajar di sekolah mulai dari tahap 2 sekolah rendah, iaitu murid-murid dah pada tahun 4, 5, 6 dan sekolah dengan tahap 1, 6. Walaupun pendidikan dengan sungai ini diajar secara titipan dan merentah kurikulum yang banyak terdapat dalam pelajaran, dan yang kedua ialah dilakukan dalam program-program kurikulum contohnya kelab dan sebagainya. Makluman Tuan para penonton di peringkat sekolahnya, kuliahan di sampai peringkat sekolah tengah, dinyatakan bagi pelajaran-pelajaran yang banyak diajar dan alam kita. Ini yang pertama, lihat pendidikan model. Dalam pendidikan model itu, dari satu
kata semua ada dia berkaitan dalam kita dengan satu. Kalau kita satu dalam ilustrasi masyarakat kreatif alam terpadu. Maksudnya ada kaitan yang besar. Tingkatan 2 hingga tingkatan 5. Tingkatan 3 dia menjurus kepada aspek yang besar, iaitu bagaimana masyarakat global membentuk harmoni yang jagat di situ dengan bagaimana kita nak menjaga alam kita. Itu juga dalam perkara lain. Geografi contohnya. Geografi terlihat dalam 5 bahagian tentang peranan sumber air. Kita domestik, tingkatan 2 dah tentang teknologi hijau, tingkatan 3 sekarang mula dalam teknik Islam kan, dalam teknik Islam kalau kita lihat konsep wadah dan jenis ada kaitan dengan Islam. Selain daripada itu juga dalam mata pelajaran Kafarul dalam tengah tempat masyarakat berkaitan alam ada kaitannya dalam namun publik itu saja alam tadi yang berlaku tentang kepentingan sungai. Dan dia juga bagi pelajaran bahasa Melayu. Dalam pelajaran bahasa Melayu untuk dalam kita ini tengah satu bumi kita itu adalah utama juga dia kaitan dengan kepentingan air, bagaimana air. Begitu juga dengan yang tingkatan 2 tarian alam dunia hanya pinjaman. Kita kalau kita lihat dalam mata pelajaran yang lebih kepada bentuk sains. Kalau kita dalam pelajaran sains misalnya, dalam pelajaran sains ini kita kata dalam bab 7 itu sudah ada juga biodiversity. Dalam bab 2 tentang pelajaran sains. Dalam kata 2 misalnya bab 5 di dalam pelajaran habitat. Betul, itu kita lihat. Lain daripada itu juga pelajaran menengah atas. Pelajaran kimia dia dah diajar tentang misalnya dalam kata 4 kita tentang kimia. Kemudian kata 5 lagi banyak dengan alam teknologi bidang kimia, kimia konsumer dan industri dalam mata pelajaran biologi. Yang dikaitkan dengan alam biodiversity dan sebagainya. Okay. Begitu juga mata pelajaran penting dan sebagainya. Mari kita lihat di sini bahawa sebenarnya pelajaran mata pelajaran yang belajar dan merangkap alam sekitar merentah dalam mata ini. Kalau kita lihat dalam bidang kurikulum juga kalau kita lihat adanya kelab alam kita wujudkan ni kelab alam sekitar ni. Jadi di situ ada sekolah-sekolah yang menjadikan sungai ini sebagai sungai angkat. Ini mereka akan sungai sampel air, kemudian dia akan kajiannya tentang kandungan kimia air dalam sungai dan sebagainya. Di situ sebenarnya murid-murid tidak ajar tentang macam mana nak jaga alam, macam mana nak menyalakan para pengguna. Itu ada gotong royong di sekolah untuk membersihkan sungai. Ini adalah satu ajar mereka sekolah yang pasti dah tahu bagaimana mereka cuba untuk itu saja saya cakap kepada. Okey. Okey, terima kasih Tuan Haji. So jadi dapat saya simpulkan tadi daripada ceritaan Tuan Haji, sebenarnya sungai adalah dekat dengan warga sekolah yang mana telah diajar dalam pelbagai subjek, pelbagai peringkat dari sekolah rendah dan juga sekolah menengah. Selain daripada subjek, ada juga aktiviti yang seperti mana Tuan Haji sebutkan tadi yang melibatkan pertelibatan pelajar dalam dengan kegiatan berhampiran dengan sungai dan aktiviti berkaitan dengan sungai. Okey. Seterusnya saya ingin teruskan soalan kita, perbincangan kita pada ini kepada Mr. Loh. So Mr. Loh, bagaimanakah kepentingan sungai kepada pihak industri, terutamanya pada masa kini? Silakan Mr. Loh. Okey, terima kasih Encik Zainul.
Okey, selamat petang kepada semua. Okey, berkaitan dengan soalan yang ditujukan untuk, daripada Encik Zainul kan, kepentingan sungai kepada pihak industri pada masa kini. Okey, seperti yang kita tahu sekarang, sungai memainkan peranan yang sangat penting dalam, kitaran air. Dia bertindak sebagai, salur penyaliran air permukaan. So, sungai ini membawa air mentah dan neutral boleh katakan ke seluruh kawasan yang di atas bumi ini, yang termasuklah, Malaysia. Okey, dari segi, industri, kita boleh tengok daripada sudut, industri pembuatan dan industri lain yang menggunakan air semasa proses pengeluaran untuk membuat produk mereka atau, digunakan dalam peralatan penyurukan yang digunakan semasa membuat produk, semasa diorang punya, industri punya productions. So, selain daripada itu, air juga digunakan untuk proses sampingan seperti mencuci, mencairkan, dalam, persediaan productions yang dalam industri. So, sama ada makanan, air juga penting dalam, industri makanan. Sama ada makanan yang kita makan atau produk yang kita gunakan. Hampir air diperlukan, boleh dikatakan hampir semua, peringkat pengenalan dalam, industri. Kalau kita oleh kerana, kualiti air adalah berbeza, permintaan kualiti air adalah berbeza dalam, ini itu, eee, industri. So, tahap teknologi rawatan yang berbeza diperlukan sebelum, air ini digunakan dalam pemprosesan industri. Ia bergantung kepada jenis produk yang dihasilkan dan kualiti, seperti yang saya kata tadi, kualiti air mentah yang diterima oleh industri. Sebagai contohnya, pembuatan elektronik dan, pemprosesan makanan, air deionisasi atau nama spesifiknya, ultra pure water adalah bahan yang penting, dalam, industri ini. Rawatan air dilakukan dan hampir semua mineral perlu dikeluarkan gas terlarut dan jarahan kotoran dikeluarkan semasa proses lawatan. Ini adalah kerana bahan tersebut boleh mengganggu pembuatan, elektronik seperti papan litar. Sementara itu, selain daripada production punya proses, sementara itu air juga digunakan di boiler atau dandang, serta menara penyejuk cooling tower. Ini adalah untuk tujuan memastikan kecekapan peralatan tersebut dan memaksimumkan jangka hayat dandang dan sistemnya. Dan pada masa yang sama, ia juga boleh mengurangkan kos penyegaran, maintenance cost serta mengekalkan tahap prestasi operasi. Sistem, kalau kita tengok dalam industri, sistem penyejukan yang digunakan adalah sangat penting untuk menghilangkan haba daripada proses dan peralatan. Kalau kita tengok, rata-rata dalam industri, medium yang dipakai, yang digunakan untuk sebagai, proses penyejukan adalah air. So, air daripada mana? Originalnya daripada sungai. So, itu adalah penting. Dan kalau tadi kita cakap proses penyejukan dan, semiconductor, macam mana dengan, industri yang lain? Seperti yang kilang air minuman, ya kilang, pembuatan yang untuk makanan. Sebagai contohnya dalam industri pembuatan makanan, air merupakan ramuan, raw material yang, utama dalam banyak makanan. Air juga digunakan dalam untuk tujuan membersih yang diorang punya, yang sekarang kita pentingkan hygiene dalam, industri makanan. So, dia digunakan untuk, sanitasi dan kebersihan. Satu lagi industri yang di mana perlukan banyak air adalah, sektor, pulp and paper. Yang di mana kalau kita tengok study yang telah dijalankan, lebih kurang 85% daripada tahap utama penghasilan kertas, iaitu pembuat pulp dan pemprosesan dan pembuatan kertas memerlukan air.
pada masa yang sama, aktiviti sampingan dalam sektor pulp and paper dalam tahap penghasilan kertas berkaitan dengan memasak, pemutihan dan mencuci juga memerlukan jumlah air yang banyak. Oleh yang demikian, secara kesimpulannya, sungai merupakan sumber air mentah yang sangat penting dan memainkan peranan yang amat penting dalam kehidupan harian dari segi sosial dan ekonomi. Itu saja daripada saya. Saya pulangkan kepada Encik Jainul. Okey, terima kasih Mr. Loh. Jadi kalau kita dapat lihat tadi apa yang diterangkan oleh Mr. Loh, selain daripada air digunakan sebagai proses penyucian, pengeluaran, air juga sangat penting terutama untuk industri makanan. Dan selain itu, rupanya air juga sangat penting dalam industri-industri seperti industri yang berat seperti industri elektronik, semiconductor dan sebagainya. Okey, terima kasih maklumat yang diberikan Mr. Loh. Untuk sesi kedua, sebelum saya meneruskan untuk sesi kedua, jika ada sebarang soalan daripada para peserta, para penonton, bolehlah disalurkan di bahagian chat, di bahagian FB Live kita pada hari ini. Kita akan cuba jika ada masa, kesempatan nanti. Untuk persoalan kedua, saya tujukan soalan yang kedua kepada PM Dr. Sharil. Bagaimana sains dan teknologi ini kita boleh gunakan untuk membantu kita dalam memelihara sungai. Okay, silakan PM Sharil. Terima kasih Tuan Moderator. Okey, bagaimana sains dan teknologi boleh membantu dalam proses pemeliharaan sungai. So sebenarnya kalau kita nak cerita ni banyak konteks. So saya ambil dari konteks pemantauan pemantauan yang mana teknologi-teknologi yang mana kita boleh gunakan untuk membantu proses pemantauan ataupun pemeliharaan sungai kita lah. Okey, teknologi yang pertama yang kita boleh gunakan adalah teknologi yang saya cakap tadi, teknologi pemantauan iaitu CCTV, yang mana sistem kita panggil sistem kamera keselamatan di satu bentuk yang saya rasa yang sangat mudah, yang senang kita dapati di pasaran. Okey, kita boleh dapati sekarang ni kalau kita tengok di setiap perumahan kita dah boleh pasang CCTV, kita dah mampu boleh pasang CCTV. Maksudnya kita ada teknologi CCTV, kita boleh letak di sekitar kawasan yang kita mungkin kita rasa terjejas mungkin kita ada tahu punca sebaran lah. Sebab CCTV ni kita boleh dapat di online, online memang agak mudah dan agak senang kita dapatilah. Cuma dari segi CCTV ni mungkin dari segi pelaksanaan ni lah, mungkin dia agak perlukan banyak contoh. Kalau kita nak memantau sungai dalam radius 1 kilometer, mungkin kita memerlukan bilangan CCTV yang agak banyak. So barulah dia boleh memantau kawasan ataupun memantau kawasan sungai yang kita nak tengok tu lah. Mungkin dekat sini kita boleh gunakan teknologi lain yang boleh membantu selain daripada CCTV, iaitu yang saya cakap sebelum ni adalah teknologi drone. Okay, teknologi drone memang kita tahulah memang teknologi yang terkini. Kalau kita tahu isu semasa sekarang ni COVID-19, so mereka menggunakan teknologi drone untuk memantau kawasan yang kita memang kita tahu kawasan zon merah. Memang kita tahu memang kawasan berisiko terdedah dengan COVID-19. Memang maknanya dengan adanya drone kita boleh memantau, maksud kita tahu kuasa boleh memantau aktiviti yang tidak mematuhi SOP. Sama juga penggunaan drone memang sesuai untuk mengawal sebarang aksiden pembuangan sampah ataupun bahan kimia ke dalam sungai. Kalau saya katakan sendiri, penggunaan drone memang penting lah, kerana kurangnya pemantauan, pemantauan kita buat di tepi sungai ataupun di kawasan yang tertentu, di kawasan tepi sungai, pembangunan kita boleh menggalakkan pembangunan kilang haram, yang mana kuasa susah nak mengakses satu kawasan. Sebab tu kita perlukan satu teknologi, iaitu teknologi drone yang mana boleh memantau di kawasan tepi sungai lah. Maknanya kita boleh memantau pertumbuhan kilang haram ataupun pembuangan sisa-sisa toksik ataupun pencemaran yang berlaku di sekitar sungai lah. Memang kalau ikutkan teknologi drone sekarang, kerja pemantauan akan patutnya lebih mudah ataupun lebih berkesan dan menjimat masa. Kalau kita tengok sekali, maksudnya penguatkuasa boleh melancarkan satu drone, yang drone tu boleh digunakan untuk
memantau di kawasan sepanjang sungai, mungkin bergantung pada jenis drone yang kita gunakan lah. Buat masa ni teknologi sekarang kita boleh memantau radius yang besar, mungkin lebih kurang dalam 5 km radius. Okey, maknanya penguasa boleh dari satu kawasan dia boleh memantau 5 km radius dan flight time yang jauh, yang lama. Maksudnya teknologi drone yang terkini mempunyai flight time yang lama dan mempunyai radius, maksudnya coverage yang agak besar, supaya boleh memantau di kawasan-kawasan terpencil lah, seperti yang di tepi sungai. Mungkin tiada laluan apa kita kata laluan yang biasa lah, maknanya tak ada jalan tar. Mungkin ini disebabkan berlakunya pertumbuhan kilang aram ataupun pembuangan sampah, sebab mungkin mereka ada laluan tikus lah. Okey. So selain itu kita boleh gunakan teknologi telemetri yang saya cakap tadi. Telemetri ni adalah sistem pemantauan kualiti air secara dalam talian yang menggunakan IoT ataupun kita kenali sebagai Internet of Things lah. Okay, Internet of Things ni sebenarnya dia adalah teknologi digital yang mana dia mempunyai sensor. Okay, sensor ni kita panggil sebagai pengesan ataupun penderia. Okay, penderia, dan dia mempunyai data storage ataupun pekalan data untuk menyimpan kualiti air semasa ataupun sebelum ni lah. Okay. So dan dia mempunyai paparan elektronik di pusat kawalan, ataupun dia boleh memaparkan kualiti air di telefon. Okey, yang terkini kita boleh memantau kualiti air menggunakan apps. Okey, terus melalui handphone. Dalam masa 24 jam kita boleh tengok kualiti air sungai yang kita letak sistem telemetri tadi lah. Okey. Okay, and then teknologi lain yang kita boleh gunakan adalah teknologi satelit. Okay, kalau ikutkan teknologi satelit ni, dia boleh memantau kawasan yang lebih luas. Okay, lebih dalam lah. Contoh kita tahu lah satu kawasan sungai tu memang agak kedalaman. Okay, ada agak kedalaman daripada laluan biasa. Memang situlah menjadi tempat spot yang kita kata hotspot, yang menjadi punca ataupun yang menjadi tempat mereka membuang sampah ataupun membuang sisa-sisa toksik lah, yang kita kawasan yang kita agak sukar. Kalau kita gunakan drone, mungkin pun drone agak ada limited range dia. Mungkin kawasan itu kita tak boleh akses gunakan drone ataupun CCTV. Maknanya kalau kita gunakan CCTV, kita perlukan teknologi lain, iaitu teknologi solar. Sebab kalau kita pasang CCTV, kita memerlukan bekalan kuasa. Okay, CCTV sekarang ada memerlukan power supply ataupun bekalan kuasa. So kita boleh gunakan alternatif tenaga, iaitu tenaga solar untuk mengecas CCTV tadi lah. Tapi ya saya cakap CCTV tu dia punya jarak agak limited. Agak limited lah. Okey. Baik. Jadi apa yang Dr. Syarif cuba sampaikan tadi, teknologi banyak digunakan terutamanya dalam proses pemantauan, membantu proses pemantauan. Betul. Menggunakan CCTV dan menggunakan kawasan-kawasan bagi sukar untuk kita capai dengan bekal elektrik, kita boleh gunakan drone. Dan bagi kawasan mungkin di hulu, mungkin kita boleh gunakan teknologi satelit untuk membantu kita pemantauan, memastikan sungai tidak tercemar. Baik, terima kasih Dr. Syarif. Kemudian saya untuk soalan seterusnya kepada Tuan Haji, apakah program yang dijalankan oleh pihak PPD maupun pihak JPN dalam membantu memelihara sungai dari kalangan warga sekolah? Silakan. Okey, terima kasih Tuan Moderator. Sebenarnya banyak program yang telah dilaksanakan oleh pihak JPN dalam untuk melihara sungai dalam kalangan warga sekolah. Dan sebenarnya program-program ini adalah bantuan daripada agensi kerajaan, pihak APC, swasta dan sebagainya. Dan semua program yang diajukan adalah lebih menekan pada kunci dan tindakan jika sungai hari. Maksudnya murid dah belajar dalam kelas, maka dia akan menggunakan ilmu atau pengetahuan yang ada di dalam kelas untuk mereka program-program yang telah diajukan. Dalam konteks lepas sudah dia melihat apabila berlakunya aktiviti itu, maka banyak program yang telah dilakukan. Contohnya yang pertama adalah program data community bersama pelajar sekolah pada 25 September 2019 dan 4 November 2019 yang 9 buah sekolah sama dengan angkatan. Dan yang kedua, program public relations exercise Abang Bomba
dalam kalangan 21 Ogos pada 6 Ogos 21 Ogos. Kemudian psikologi oleh Kementerian Kesihatan yang merupakan unit kaunseling dan kerjaya kepada kumpulan murid dan kumpulan guru serta PMP dengan PMP. Dan begitu juga perpakatan antara kesihatan di daerah dan program motivasi ramah dan motivasi berbagai pihak kerajaan yang terbabit masa lapang PPP, IPT dan sebagainya. Itu saya amat suka sebenarnya dalam program ini di mana program UPS program bersama dengan universiti empat universiti ini telah dapat sebenarnya bersama-sama menarik banyak sekolah untuk menyertai program ini dan pertandingan boleh dijalankan, dan saya amat terima kasihlah atas program ini yang banyak beri dalam keadaan pandemik ini, tetapi program ini telah dapat dijalankan. Itu juga program selain dari program-program yang telah dilaksanakan oleh pihak Jabatan Peninggi Negeri dan badan yang lain termasuk KIM dan Prof. Dekat Mapol yang sebenarnya adalah projek jadi program membantu pemuda itu juga program menanam bakau misalnya. Menanam bakau yang dilakukan di sekolah yang berhampiran dengan kawasan menanam bakau. Juga camp alam kita. Program bukan minyak masak yang terpakai di kantin. Ini memang di Pasir Gudang kita laksanakan. Anak buangan minyak masak pakai ini ke dalam longkang dan seterusnya akan dialihkan sungai yang merupakan berlaku di tanah sungai. Juga program-program yang bertema mengurangkan pencemaran, termasuk sekolah, mana program ini banyak menjalankan program misalnya adanya program pemekaran sekolah. Masyarakat untuk mengambil bahan yang mudah secara berkala sekolah. Jika program ada proses dilaksanakan selain ini sekolah tak mengatakan penggunaan plastik dalam kalangan kantin. Terusnya program tema masyarakat rendah karbon. Contohnya ialah program teknologi hijau. Pengiraan karbon di sekolah, secara projek fokus. Ini juga ialah program yang kita banyak laksanakan di sekolah supaya murid-murid tahu apa penggunaan pertanian dan bagaimana cara-cara untuk buat apa bahan-bahan yang boleh digunakan dan secara tak langsung apabila mereka ini belajar dalam kelas dan mereka di dalam keadaan maka dapat bahawa mereka ni memang sudah mempunyai ilmu bagaimana mereka ini untuk memelihara alam kita. Untuk itu perkara ini tidak habis itu. Maka program ini perlu dilaksanakan dan berterusan membantu untuk pastikan bahawa mereka ini terus berminat melaksanakan program bagi memastikan bahawa alam kita akan tetap jadi utamanya apabila menghadapi yang akan berlaku pencemaran. Saya Okey, terima kasih Tuan Haji. Jika dilihat tadi apa yang diterangkan oleh Tuan Haji, begitu banyak program yang telah dilaksanakan oleh peringkat PPPD dan juga JPN, makanya para pelajar, para guru sebenarnya tidak asing lagi dalam proses pemeliharaan sungai, terutamanya di Malaysia. Jadi seterusnya kepada soalan saya kepada Encik Loh, Mr. Loh, apakah proses dan tindakan pemeliharaan sungai yang dijalankan oleh pihak industri? Silakan Mr. Loh. Terima kasih Encik Zainul. Okey, untuk proses dan tindakan pemeliharaan sungai oleh pihak industri sebenarnya kita ada banyak yang kita boleh lakukan. Tapi apabila kita tengok balik kejadian yang berlaku di Sungai King Kim
yang di mana pencemaran sungai yang berlaku adalah berkaitan dengan bahan buangan terjadual yang dihasilkan daripada aktiviti industri. So, untuk proses dan tindakan kita back to the basic yang di mana yang hari ini saya cuba ambil yang kita dah banyak dengar pasal yang 3R dalam waste management, di mana pihak industri harus boleh menggunakan prinsip pengurangan sisa, penggunaan semula dan kita semula, yang di mana ini adalah satu barang yang perkara yang sudah common saya rasa daripada sekolah, industri, yang di mana yang untuk yang 3R, R yang pertama adalah reduce, yang pengurangan boleh daripada segi sisa atau pengurangan daripada segi ketoksikan, yang di mana kita boleh menjanakan sisa yang kurang toksik. Okey, ini boleh dilakukan melalui semasa tahap yang awal, peringkat awal pemilihan bahan mentah untuk dalam dan industri production daripada production. Sebagainya contoh yang saya boleh ambil contoh daripada di ST. Semua bahan mentah atau bahan kimia yang sebelum dibawa masuk dalam dan digunakan dalam proses penghasilan produk ST, penilaian awal perlu dijalankan oleh orang yang kompeten. So semasa tahap penilaian, bahan ini akan dikategorikan sebagai bahan yang boleh digunakan atau bahan yang tidak memenuhi tahap piawaian yang ditetapkan. Untuk bahan sekiranya tiada, kalau untuk bahan yang tidak memenuhi tahap piawaian ditetapkan, kita akan minta pihak berkenaan untuk mencari bahan alternatif yang ada di pasaran untuk gantikan untuk sebagai gantian. Sekiranya tiada bahan alternatif untuk bahan yang tidak memenuhi tahap piawaian yang ditetapkan, yang kita akan keluarkan pengecualian sementara. Dan dalam pengecualian sementara ini kita akan sertakan kawalan-kawalan dan kita akan kena pasti treatment yang untuk yang akan diadakan. Pengecualian sementara ini hanya sah untuk tempoh selama 2 tahun sahaja, dan penilaian semula perlu dijalankan untuk mengenal pasti bahan alternatif. Ini merupakan salah satu usaha yang daripada pihak ST untuk memastikan barang yang kurang berbahaya atau digunakan atau boleh digantikan bahan tidak berbahaya digunakan dalam proses penghasilan produk ST. So untuk R yang kedua, reuse, kita ada barang-barang yang kita boleh digunakan berulang kali. Sekali lagi saya ambil contoh dalam apa yang kita lakukan dalam ST. Okey, pihak ST bekerjasama dengan vendor kami untuk mencapai ini objektif ini, penggunaan berulang kali bahan. Kami memulakan satu program yang dinamakan returnable packaging material. Macam mana kita lakukan perkara ini? Bahawa program ini, bahan pembungkusan bagi bahan mentah yang telah digunakan akan dikembalikan kepada vendor untuk tujuan penggunaan semula bagi penghantaran bahan mentah yang seterusnya. Contoh bahan pembungkusan yang kita masukkan dalam program ini adalah yang di mana plastik karboid untuk yang isi bahan chemical. Jika kita tidak pulangkan ini bahan pembungkusan yang kepada vendor kita, dan bekas ini akan perlu dilupuskan sebagai bahan buangan terjadual, yang di mana kilang recycle akan banyak proses ini bahan buangan terjadual dan akan membebankan diorang kilang recycle water treatment, dan kemungkinan untuk pihak berkenaan untuk lepaskan effluent yang tidak memenuhi piawaian yang akan berlaku. So untuk R yang ketiga adalah recycle.
kita semula bermaksud penggunaan buangan terjadual itu sendiri sebagai sumber untuk proses yang lain. Sekali lagi saya ambil contoh di dalam kilang ST. Pihak kami mengita semula 50% daripada effluent, daripada loji lawatan effluent industri. Effluent ini disalurkan kepada kita loji yang satu lagi yang dinamakan loji rawatan air deionization untuk rawatan seterusnya sebelum dijadikan sebagai ultra pure water. Rawatan ini ada untuk memastikan air yang digunakan dihasilkan memenuhi kehendak aktiviti pemprosesan dalam kilang ST. So pihak pengurusan sebenarnya amat menyokong inisiatif ini walaupun kos rawatan kerana tambahan kos aktiviti tambahan ini adalah jauh lebih tinggi daripada penggunaan air mentah secara langsung. Tapi pihak pengurusan ST masih menyokong penuh inisiatif ini. Setakat ini pihak kami sentiasa memantau projek kita semula ini serta kami juga dalam usaha menambah baik dan meningkatkan penggunaan air kita semula dalam aktiviti pemprosesan dan aktiviti sampingan. So faedah daripada pelaksanaan 3R di syarikat kita dapat mengurangkan penyediaan sisa yang sama ada sisa berbahaya dan atau sisa tidak berbahaya serta pengurangan kos dalam rawatan oleh kerana melalui 3R principle yang sisa yang kita hasilkan adalah kurang bertoksik. So lebih mudah untuk kilang recycle handle merawat sisa yang dihantar oleh SD. So ini adalah pendekatan yang kita industri boleh ambil. Ya. Terima kasih Mr. Loh. Terima kasih Mr. Loh. So nampaknya memang pihak industri mempunyai perancangan yang teliti dalam membantu pemulihan sungai. Cuma kaedah dan pelaksanaannya mengikut SOP yang sepatutnya dan juga kosnya juga agak besar. Namun hasilnya adalah membantu negara dalam memperbaiki sungai. Itu sangat baik. Untuk seterusnya mungkin pusingan ketiga ni kita terpaksa pantas sedikit, masa agak singkat bagi kita. Kepada soalan saya seterusnya kepada Pihak Dr. Syaril, bagaimana mampukah sains dan teknologi kita gunakan dalam memelihara sungai yang tercemar? Silakan Dr. Syaril. Terima kasih Tuan Moderator. Jawapan saya senang sahaja. Ya, kita mampu. Mampulah dari segi penggunaan tadi, introduction yang saya cakap, penggunaan sains dan teknologi ini patutnya menjadi keras ataupun menjadi nadi kepada usaha-usaha pemeliharaan ataupun pemeliharaan sungai pada waktu inilah. Sains dan teknologi ini wajar kita manfaatkan, bukan disalahgunakan teknologi untuk kepentingan diri sendirilah. Patutnya kita kena manfaatkan teknologi, sains dan teknologi bagi memastikan pengurusan sungai dilakukan dengan lebih sistematik, dengan lebih terancang, dengan lebih teratur lah. Kalau ikutkan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi mesti telah membuat kajian teknologi yang dapat digunakan untuk memantau pencemaran sumber air ataupun pencemaran sungai yang boleh memberi amaran awal. Dia dikeluarkan sebelum keadaan menjadi serius lah. Yang gunakan kaedah sistem telemetri yang saya explain sebelum ni tadi. Maknanya pihak kita, pihak mesti ataupun pihak penanggungjawab telah dapat memberi amaran awal sebelum berlakunya pencemaran ataupun berlakunya keadaan yang lebih serius. Maknanya kita dah tahu, kita dah boleh buat pemantauan ataupun kita dah boleh buat satu tindakan untuk memantau keadaan aktiviti-aktiviti yang tidak sihat lah yang berlaku di sekitar sungai. Selain daripada itu, mungkin juga telah melihat peranan teknologi yang berkesan untuk memantau pencemaran air secara proaktif, maknanya lagi cepatlah. Maksudnya tanpa menggunakan internet of things, maknanya data kita dapat terus automatic on the spot dengan 24 jam automatik kita boleh pantau keadaan semasa kualiti sungai kita lah. Selain daripada itu, sebenarnya penglibatan komuniti juga amat penting untuk melestarikan sungai lah. Memang kalau boleh penglibatan komuniti ini memang saya rasa mungkin elemen penting, untuk menjayakan segala apa-apa program yang kita laksanakan lah, termasuk daripada industri, daripada pihak pendidikan untuk memelihara sungai pada ketika inilah.
Okey, itu sahaja daripada saya, Tuan Moderator. Okey, Dr. Zainal juga. Okey, terima kasih Dr. Syarif. Dalam daripada apa yang diceritakan, memang teknologi mampu digunakan untuk mengawasi pencemaran sungai. Terima kasih Dr. Syarif. Soalan seterusnya kepada Tuan Haji, bagaimana warga sekolah dapat membantu dalam memelihara sungai daripada terus tercemar? Silakan Tuan Haji. Terima kasih Pak Moderator. Mana yang kita sedia maklum bahawa sekolah ni adalah tempat untuk mendidik, untuk mengajar publik bagaimana kita boleh membantu dalam memelihara alam semesta daripada tercemar. Dan apa yang kita lihat di sini adalah dalam peringkat pendidikan kepada murid-murid ini, yang penting adalah sudah memberikan mereka pengetahuan dan mereka untuk mereka membantu kumpulan dan juga teknologi sebagai pengalaman dan kefahaman berkaitan dengan alam semesta. Mereka ni kita dah ajar. Dan sekarang ini tugas kita lah kita nak membimbing. Macam mana kita membimbing mereka? Yang pertama ialah sikap mereka. Macam mana mereka ini boleh membantu dalam usaha untuk menjaga alam semesta ini daripada tercemar. Dan apa yang berlaku di Sungai Tinggi. Mungkin orang di pasukan ni memang dia terkesan dengan Sungai Tinggi. Jadi apabila berlakunya kes itu dan mereka sendiri mengalami trauma daripada perkara itu. Dan ini sudah tentu dia memberikan kesedaran. Berikan kesedaran kepada mereka macam mana mereka ini boleh membantu untuk sama-sama memastikan bahawa sungai tidak tercemar. Dan apabila adanya program-program pihak IPT dan sebagainya, jadi mereka ini mendapat kemahiran berdasarkan pada hadiri, berdasarkan pada program, jadi mereka mempunyai kemahiran. Jadi kemahiran ini akan berbawa untuk mereka ini terus bagaimana menjaga alam kita. Namun begitu, apa yang kita nak lihat di sini adalah bagaimana jenis selepas ini. Apabila mereka ini yang tidak dapat alam kita, maka oleh itu, apa yang penting di sini adalah pelibatan. Pelibatan bukan sahaja pelibatan daripada pihak-pihak NGO, pihak swasta dan sebagainya. Tapi kita nak pelibatan secara menyeluruh. Maksudnya inilah gabungan antara IPT, antara NGO dan pihak sekolah sendiri. Bagaimana mereka ini dapat melibatkan diri bersama-sama menjayakan program bagi melaksanakan proses bagi pastikan bahawa sungai ini tidak itu dalam hal ini. Kita telah melaksanakan tindakan kelihatan dekat itu untuk memastikan bahawa sekolah-sekolah sendiri mesti melaksanakan dan bagaimana pelibatan daripada mereka ini akan terus membantu pihak-pihak yang bekerja dengan untuk memastikan bahawa mereka ini akan menjaga alam kita. Apabila itu akan datang. So, itu mereka ini perlu untuk didik mereka bagi memastikan mereka terus peka dengan alam kita. Okey. Terima kasih Tuan Haji. Apa yang dapat simpulkan sebenarnya ialah sikap semua warga, bukan setakat di sekolah, so warga komuniti juga perlu dalam sama-sama melibatkan diri dalam memelihara sungai. Terima kasih Tuan Haji. Soalan saya seterusnya kepada Mr. Loh. Bagaimana untuk mengelakkan lagi pencemaran sungai oleh pihak industri berlaku lagi di masa depan? Silakan Mr. Loh. Terima kasih Encik Zainul. Pada pendapat saya, perkara ini boleh dicapai melalui dua aspek. Yang pertama adalah pematuhan kepada undang-undang yang sedia ada. Dan kedua adalah penambahbaikan yang berterusan. Okey, apabila kita rujuk kepada undang-undang yang di mana di bawah Jabatan Alam Sekitar Malaysia. Sebagai contohnya saya petik satu, Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 pindahan
2012 Section 49 yang mengatakan semua pihak industri jika ada peralatan kawalan dan menghasilkan sisa buangan terjadual, dia perlu ada orang yang kompeten. Apa yang dimaksudkan orang yang kompeten adalah orang yang kompeten ini adalah seseorang pekerja yang dihantar oleh pihak majikan untuk menghadiri latihan dan diiktiraf oleh Jabatan Alam Sekitar sebagai orang yang kompeten dalam sesuatu bidang. Antara contoh orang yang kompeten adalah orang kompeten untuk loji rawatan effluent industry, yang di mana amat berkait rapat dengan tajuk hari ini, yang di mana effluents. Dan satu lagi adalah orang kompeten yang untuk bahan buangan terjadual. Yang kedua-dua ini adalah penting dan adalah amat common dalam industri, yang di mana kebanyakan industri ada water treatments dan ada bahan buangan terjadual. Peranan orang yang kompeten ini adalah yang pertama, kalau kita tengok daripada loji rawatan effluent industry, dia boleh membantu memastikan bahawa loji rawatan effluent industry dikenali secara optimum agar pembuangan tersebut memenuhi piawaian pelepasan dan yang di mana memenuhi kehendak undang-undang. Dan pada masa yang sama, orang yang kompeten ini boleh bertindak dengan segera atas tanda-tanda yang akan timbul gangguan operasi loji rawatan effluent industry dan memberi atau membruding dengan petugas yang sesuai di organisasi untuk mendapat nasihat, arahan dan untuk tindakan selanjutnya. Orang yang kompeten ini juga harus menjalankan pemantauan prestasi loji rawatan effluent industry. Ini adalah mengikut kehendak dalam Akta Kualiti Alam Sekitar. Satu lagi yang orang kompeten untuk bahan buangan terjadual, orang ini satu peranan yang paling penting adalah melakukan audit berkala di kemudahan kontraktor, yang di mana yang company lantik kontraktor untuk buangan terjadual. Kalau ini boleh memastikan kontraktor yang dilantik itu merawat bahan buangan terjadual dengan kaedah yang telah disetujui oleh dua pihak. Kalau ini dilakukan atas premis yang untuk buangan terjadual yang itu, dan maka kejadian di Sungai Kim Kim boleh dielakkan. Sebab kalau dia lakukan audit berkala dan kontraktor, ini boleh pastikan kontraktor menjalankan tugas mereka. So untuk aspek kedua, penambahan yang berterusan, ini saya merujuk kepada loji rawatan effluent industry. Ini loji rawatan effluent industry merupakan tempat atau stesen yang terakhir yang air daripada industri untuk dilepaskan keluar dari kilang dan masuk dalam sungai. So dengan adanya loji rawatan effluent yang moden dan cekap, so air yang dilepaskan daripada loji rawatan effluent industry sentiasa memenuhi piawai dan pencemaran sungai boleh dielakkan. Ini daripada saya. Saya balik kepada Encik Zainul. Jadi apa yang dapat disimpulkan, sebenarnya pematuhan undang-undang adalah kriteria pertama yang perlu, dan perlunya personel yang kompeten untuk menguruskan atau memastikan semua peraturan dipatuhi dengan baik. Jadi terima kasih banyak Mr. Loh. Memandangkan masa kita menghampiri pukul 4 petang, jadi saya cuba rumuskan. Melalui perbincangan kita hari ini, kita telah melihat sebagaimana sains dan teknologi dapat membantu kita dalam memelihara sungai, terutamanya dari segi pemantauan dan pembersihan. Terdapat beberapa teknologi yang sedang diguna pakai, dan teknologi juga dapat membantu kita dan sedang dipakai untuk membuat proses pemeliharaan. Selain itu juga pihak sekolah terutamanya telah mengadakan berbagai-bagai program, berbagai-bagai inisiatif untuk membantu
untuk mendidik para pelajar terutamanya dalam mengetahui ataupun memelihara sungai, terutamanya untuk memastikan tiada pencemaran berlaku. Dan selain itu pendidikan terhadap teknologi terhadap penjagaan alam sekitar selain daripada sungai, terhadap alam sekitar juga telah dilaksanakan. Pentingnya pelibatan peringkat pelajar terhadap semua aktiviti yang telah dirancang di peringkat sekolah adalah sangat penting untuk memastikan keberkesanaan program. Selain itu juga apa yang kita dapat maklumat pada hari ini, sebenarnya pihak industri juga telah mempunyai pelbagai SOP, pelbagai peraturan dan kaedah yang telah diguna pakai ketika ini untuk memastikan tiada pencemaran sebelum pengaliran air dilepaskan di sungai. Walau bagaimanapun penglibatan pihak-pihak tertentu yang berkepentingan adalah penting dalam memastikan sungai ini tidak tercemar. Jadi disebabkan kita telah berbuka dengan pantun, izinkan saya menutupnya juga dengan pantun. Bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita, kalau tersilap tutur bicara, jari disusun maaf dipinta. Pohon berangan tempat bertemu, girangnya rasa si anak dara, baliklah tuan membawa ilmu, binalah bangsa, bangunkan negara. Di atas dahan burung tempua, melihat rusa tepi perigi, salam perpisahan untuk semua, lain masa bersua lagi. Jadi dengan itu saya ucapkan terima kasih kepada semua panel kita. Panel pertama Dr. Muhammad Syaril, panel kedua Tuan Haji Kuswandi, ketiga Mr. Loh Hock Chi. Semoga kita berjumpa lagi di kesempatan yang lain. Dengan itu jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan salam sejahtera. Terima kasih. Okay, terima kasih pada semua. Okay, terima kasih Pihak Zainal. Thank you. Okay. Peserta boleh mohon daftar link untuk penyertaan sijil.
Bismillahirrahmanirrahim. Tumpang berteduh di pohon cemara, terjumpa sarang burung tempua. Assalamualaikum, mulai bicara. Salam hormat untuk semua. Selamat datang saya ucapkan kepada anda semua yang hadir ke majlis penutup bagi program Smart River Cleaning Robot Challenge 2020 Sungai Kim Kim, Pasir Gudang, Johor. Saya Rusdi, pengacara anda untuk hari ini. Memulakan acara kita pada petang ini, mari sama-sama kita dengarkan ucapan kata aluan daripada Yang Berbahagia Datuk Muhammad Syaril bin Abdullah, Pengarah Bahagian Kolaborasi Industri dan Masyarakat, Jabatan Pendidikan Tinggi Malaysia. Mari sama-sama kita dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Maaf, sebentar. Wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih saudara Muslim Majlis. Yang bahagia Profesor Dr. Ghazali bin Omar, Timbalan Nak Chancellor Pendidikan Inovasi yang menjalankan fungsi Nak Chancellor Universiti Teknikal Malaysia Melaka UTM, yang berusaha Encik Tan Choon Seng, Pengurus Besar ST Microelectronic Malaysia, yang berusaha Tuan Haji Kuswadi bin Tayin, Pegawai Pejabat Pendidikan Daerah Pasir Gudang, tuan-tuan, puan-puan, para hadirin yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, setinggi rasa kesyukuran kehadrat Allah SWT kerana dengan limpah dan izinnya, kita sama-sama dapat bersama pada petang ini sempena majlis penutup bagi program Smart River Cleaning Robot Challenge 2020 Sungai Kim Kim, Pasir Gudang, Johor. Terlebih dahulu, saya bagi pihak Jabatan Pendidikan Tinggi ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak penganjur iaitu UTM, khususnya Pusat Kolaborasi Industri dan Masyarakat, Pejabat Nak Chancellor Jaringan Industri dan Masyarakat UTM kerana sudi menjemput saya untuk menyampaikan ucapan dalam majlis pada petang ini. Saya dimaklumkan bahawa pertandingan yang berkonsepkan kesejahteraan masyarakat dan persekitaran ini telah mendapat sambutan yang begitu merangsangkan dengan pelibatan aktif di kalangan pelajar sekolah rendah, sekolah menengah, sekitar kawasan yang berdekatan dengan Sungai Kim Kim, Pasir Gudang. Sebanyak 22 sekolah rendah dan menengah di sekitar Sungai Kim Kim, Johor merangkumi 109 orang pelajar dan 31 orang guru yang telah menyertai program ini. Tahniah saya ucapkan kepada semua pelajar, guru dan sekolah yang menyertai pertandingan ini, terutama kepada guru yang sudi menjadi pembimbing, kepada pelajar yang terlibat dan meluangkan masa, tenaga, idea serta kreativiti dalam membimbing pelajar dalam menyiapkan projek reka bentuk masing-masing. Saya juga telah dimaklumkan tentang keterlibatan pemain industri dalam proses penjurian projek reka bentuk yang dipertandingkan, di mana bagi saya pelibatan rakan industri ini merupakan salah satu elemen yang penting kerana ia selari dengan hasrat utama pelaksanaan program University for Society atau yang dikenali sebagai University 4S yang berlandaskan model Corporate Helix Engagement yang membabitkan kerjasama empat pihak iaitu universiti, industri, kerajaan dan masyarakat. Hadirin hadirat sekalian, isu-isu berkaitan alam sekitar terutama yang melibatkan pemeliharaan sungai merupakan cabaran yang perlu kita hadapi dan tangani bersama. Kerajaan tidak pernah memandang mudah isu-isu seperti ini. Lebih-lebih lagi setelah kes Sungai Kim Kim yang berlaku sekitar 2 tahun lepas. Malah program yang melibatkan pemeliharaan sungai
ini adalah selari dengan matlamat ke-6 Sustainable Development Goals SDG, iaitu Clean Water and Sanitation yang diwartakan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Hasrat dalam merealisasikan matlamat ini adalah menjadi tanggungjawab negara dan kita secara bersama dalam memelihara kesejahteraan persekitaran seiringan dengan kemajuan dunia. Selain daripada menerapkan semangat cintakan alam sekitar di kalangan generasi muda, khususnya pelajar-pelajar sekolah. Justru, Jabatan Pendidikan Tinggi sangat mengalu-alukan inisiatif yang diambil oleh mana-mana institut pengajian tinggi awam maupun swasta dengan menganjurkan lebih banyak lagi program-program bermanfaat seumpama ini pada masa akan datang. Hadirin hadirat sekalian, saya dimaklumkan bahawa modus operandi penganjuran program Smart River Cleaning Robot Challenge 2020 oleh UTM ini menguji para pelajar untuk berfikir dan bertindak secara kritis dan kreatif dengan mencipta produk berinovasi tinggi. Pertandingan ini juga dianjurkan secara hybrid di mana para pelajar dikehendaki untuk menghantar video berkaitan penciptaan robot pembersih sungai dengan bimbingan guru ke laman Facebook yang diwujudkan bagi pertandingan ini. Pendekatan ini amat bertepatan untuk dilaksanakan sesuai dengan keadaan semasa negara dan usaha kita dalam membendung penularan pandemik COVID-19. Semua video yang telah diterima kemudiannya dinilai oleh juri yang terdiri daripada pensyarah universiti dan wakil industri. Selain itu, satu kategori khas telah diwujudkan iaitu video yang mendapat like yang paling banyak akan diberikan hadiah khas oleh pihak penganjur. Kaedah ini bertujuan bagi menarik minat serta memberi lebih motivasi dan semangat kepada anak-anak pelajar untuk terus berkecimpung dalam program-program yang berbentuk STEM. Terdapat dua anugerah khas yang telah disumbangkan oleh pihak Institute of Electrical Electronic Engineer IEEE kepada sekolah yang telah menepati kriteria yang ditetapkan oleh pihak IEEE. Lebih menarik lagi, para pemenang pertandingan Smart River Cleaning Robot Challenge akan diumumkan pada petang ini. Justru itu, saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada semua para pemenang yang akan diumumkan nanti. Kepada yang belum berjaya, jangan sesekali berputus asa. Sebaliknya, teruskanlah berusaha di masa hadapan. Bagi kami, semua penyertaan yang diterima adalah yang terbaik dan para juri semestinya sukar untuk membuat pilihan yang terbaik dari kalangan yang terbaik. Tahniah kepada semua para peserta dan diharapkan agar reka bentuk yang dihasilkan akan dapat menjadi prototipe dan seterusnya dapat dinaik taraf kepada teknologi yang efektif bagi pembersihan sungai-sungai di seluruh Malaysia. Hadirin dan hadirat, sebelum saya mengakhiri ucapan saya pada petang ini, saya sekali lagi ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan syabas kepada semua pihak yang terlibat dalam menganjurkan program yang bermanfaat ini, terutama Universiti Teknikal Melaka UTM, Pasukan Universiti Fort Zone Selatan, Syarikat ST Microelectronics dan Berhad, Pejabat Pendidikan Daerah Pasir Gudang Johor, IEEE Oceanic Engineering Society, Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Johor, Jabatan Alam Sekitar Johor, komuniti serta industri di sekitar Sungai King Kim dan yang paling penting adalah Kerajaan Negeri Johor. Akhir kata, saya doakan agar segala usaha yang telah jalankan akan membuahkan hasil yang amat bermanfaat kepada alam sekitar dan juga masyarakat sejagat. Diharapkan kita dapat bersua lagi di dalam program ataupun pertandingan seumpama ini di masa akan datang. Teruskan semangat mencipta inovasi demi kemakmuran kita bersama. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya, majlis ingin memberi laluan kepada rakaman video ucapan oleh Yang Berbahagia Profesor Dr. Ghazali bin Omar menjalankan fungsi Naib Chancellor Universiti Teknikal Malaysia Melaka. Bismillah.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kehadirat Allah SWT kerana dengan limpah izin dan kurnianya, kita dapat bersama-sama dalam talian bagi mesyuarat penutup program Smart River Robot Challenge 2020. Terlebih dahulu, bagi pihak tuan rumah iaitu Universiti Teknikal Malaysia Melaka, saya ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada para pelajar, guru, rakan kolaborasi, rakan industri serta semua yang terlibat dalam menjayakan program ini. Saya yakin penganjuran program seumpama ini amat bermanfaat kepada kita semua, khususnya dalam usaha kita untuk memberi kesedaran kepada generasi muda hari ini tentang kepentingan menjaga kemampanan persekitaran, dan dalam konteks program ini juga yang memfokuskan kepada kelestarian sungai. Saudara-saudari sekalian, kita pernah dengar berita tentang pencemaran sungai Kim Kim di Pasir Gudang, Johor yang berpunca dari tidak bertanggungjawab setengah pihak yang menjadikan sungai tersebut sebagai tempat buangan sisa kimia industri. Kes seumpama ini bukan sahaja terjadi di Pasir Gudang, malah ia juga terjadi di negeri-negeri lain. Kesedaran untuk menjaga kelestarian sungai merupakan komitmen kita bersama dan seharusnya kita bertanggungjawab untuk mewujudkan persekitaran yang bersih dan terjaga rapi. Perlu terbit dalam diri setiap daripada kita. UTM juga tidak pernah alpa dalam melunaskan tanggungjawab kepada persekitaran, iaitu dengan penghasilan projek inovasi yang bermanfaat kepada persekitaran. Di samping melibatkan aktif dalam aktiviti CSR, terutamanya dalam usaha pembersihan Sungai Melaka. Selaras dengan slogan Melaka adalah UTM dan UTM adalah Melaka, keterujaan dalam aktiviti kolaborasi dengan pelbagai agensi di negeri Melaka sentiasa diberikan keutamaan. Ini bagi memastikan persekitaran negeri tumpuan pelancongan ini, khususnya Sungai Melaka, sentiasa terjaga rapi dan memiliki nilai keunikan yang tersendiri. Hadirin sekalian, menerusi pertandingan Smart River Challenge ini, saya percaya para peserta telah mencurahkan sehabis baik idea penghasilan produk, teknologi robotik yang kreatif dan berinovasi tinggi yang dapat menyokong kerja-kerja pembersihan sungai. Pertandingan ini juga turut mengajak para peserta dari kalangan pelajar sekolah untuk mengaplikasikan segala ilmu yang dipelajari, khususnya dalam bidang STEM, dalam penyelesaian masalah yang berlaku. Ini secara langsung turut menggalakkan mereka untuk berfikir di aras tinggi dan lebih kritis, di samping mendorong mereka untuk menjadi penyumbang solusi terbaik terhadap masalah yang dihadapi. Demikian, pemikiran kreatif dan inovatif yang disemaikan sejak di peringkat awal persekolahan ini akan menjadi pendorong kepada generasi muda hari ini untuk terus mempelopori bidang teknikal dan teknologi termaju yang amat diperlukan oleh negara pada masa hadapan. Hadirin sekalian, program Smart River Cleaning Robot Challenge 2020 Sungai Kim Kim Pasir Gudang Johor ini merupakan satu inisiatif University for Society di bawah model Quadruple Helix Engagement yang melibatkan kolaborasi pintar antara 4 pihak, iaitu UTM, pihak kerajaan melalui Kementerian Pengajian Tinggi, pemain industri iaitu ST Microelectronics dan kumpulan komuniti yang terdiri daripada pelajar sekolah di sekitar negeri Johor yang disokong penuh oleh Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Selain daripada pertandingan reka cipta produk inovasi, program ini juga turut menganjurkan 6 siri webinar dan forum secara dalam talian di platform Facebook. Saya yakin program pemindahan pengetahuan dan teknologi atau KTP seumpama ini banyak memberi peluang kepada warga UTM untuk berinteraksi secara terus bersama pegawai kerajaan dan wakil industri untuk bertukar pandangan dan pengalaman, terutamanya dalam isu yang berkaitan rapat dengan masyarakat dan persekitaran. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebagai institusi pengajian tinggi, UTM sentiasa terbuka dan amat mengalu-alukan rakan industri dan pihak komuniti setempat untuk bersama-sama berbincang dan bertindak dalam menyelesaikan isu-isu yang berlaku di persekitaran kita. Saya juga mengharapkan dengan sokongan berterusan dari pihak Jabatan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pengajian Tinggi, lebih banyak
program-program bermanfaat seperti Smart River Robot Challenge dapat diadakan pada masa hadapan. UTM sentiasa bersedia untuk memberikan kerjasama terbaik dalam merealisasi projek, aktiviti dan hasrat Kementerian Pengajian Tinggi. Mengakhiri ucapan, sekali lagi saya bagi pihak tuan rumah, UTM ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak JPT, rakan industri dan semua pihak, khususnya tim U4S Zon Selatan yang terlibat dalam menjayakan program ini. Kepada para peserta yang beroleh kemenangan, tahniah diucapkan. Yang tidak berjaya, jangan putus harapan. Peluang saudara-saudari untuk tunjulkan bakat kreatif dan inovatif masih terbuka luas dan diharapkan kita dapat berjumpa dalam pertandingan teknologi dan inovasi pengajaran UTM yang akan datang. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih. InsyaAllah, ya, sekiranya kita ada rezeki, insyaAllah program ini sama-sama kita doakan akan dapat dianjurkan lagi pada tahun hadapan. Baiklah, bagi meneruskan majlis kita pada petang ini, mari sama-sama kita tumpukan perhatian pula kepada rakaman video ucapan oleh Yang Berusaha Tuan Haji Kuswandi bin Tail, Pegawai Pendidikan Daerah Pasir Gudang, Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam PPD Pasir Gudang Teguh Bitara. Yang berusaha, tuan-tuan pengetua, tuan-tuan guru besar, guru-guru, ibu-ibu, bapa, serta anak-anak yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kehadrat Allah SWT kerana dengan izinnya dapat kita bersama-sama menjayakan pertandingan University of Society ataupun U4S Smart River Cleaning Robot Challenge tahun 2020 secara dalam talian. Memandangkan kita masih terikat dengan SOP dan syarat-syarat pelan pemulihan negara yang belum mengizinkan kita untuk mengadakan program-program yang seumpama ini secara bersemuka. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan tahniah dan sabar kepada semua warga sekolah sekitar daerah Pasir Gudang yang telah bertungkus lumus untuk menjayakan program U4S Smart River Cleaning Robot Challenge ini walaupun terpaksa melalui pelbagai kesukaran apabila semua perancangan dan bimbingan dijalankan secara dalam talian. Ini bertujuan bagi mengekang kes penularan pandemik COVID-19 yang sedang meningkat semasa pertandingan tersebut dijalankan. InsyaAllah dengan usaha gigih oleh pihak kerajaan untuk menangani secara tuntas akan menjadikannya sebagai endemik dan kita semua akan menjalani kehidupan seperti biasa seperti sebelum pandemik COVID-19 dengan penerapan norma yang baru. Oleh itu, saya menyarankan agar kita semua, terutamanya warga pendidik dan murid-murid yang berumur 13 tahun ke atas untuk mengambil vaksin. Saya difahamkan bahawa penganjuran program pertandingan kali ini telah melibatkan sebanyak 22 buah sekolah di sekitar Johor dengan melibatkan seramai 109 orang pelajar dan 31 orang guru. Walau sukar, saya percaya setiap cabaran ini telah dilalui dengan tabah di peringkat jawatankuasa penganjur dan dalam kalangan guru-guru sekalian demi meraih kejayaan dan seterusnya memberikan penghargaan untuk pelajar sekolah menengah maupun sekolah rendah di sekitar daerah Pasir Gudang. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian,
Sukacita saya memaklumkan bahawa program U4S Smart River Cleaning Robot Challenge tahun 2020 ini merupakan penganjuran sulung yang diadakan secara dalam talian untuk menguji kreativiti dan kebijaksanaan peserta dalam menyelesaikan masalah kebersihan Sungai Kim Kim dan sekaligus dapat menjadi pemenang dalam pertandingan tersebut. Selain itu, program ini dilihat berupaya mendapatkan beberapa cadangan membangunkan river cleaning robot bagi menjaga kebersihan Sungai Kim Kim, menyumbang idea-idea untuk mencipta produk baru dan menarik bagi ekosistem sungai, serta memberikan impak kepada peningkatan pembangunan pelajar yang berkemahiran tinggi dalam menyelesaikan real world problem. Dan saya yakin dengan usaha yang bersungguh-sungguh dan komitmen yang tinggi dalam kalangan para guru, semangat yang ditunjukkan oleh para peserta dan dedikasi daripada pihak ibu bapa, pastinya hasrat murni ini dapat dicapai dengan jayanya. Harapan saya, semoga program modal quadruple helik engagement yang melibatkan universiti, kerajaan, industri dan komuniti seumpama ini dapat diteruskan pada masa-masa akan datang, kerana bakat yang diasah secara berterusan pastinya dapat menyuburkan lagi potensi diri pelajar-pelajar dalam pelbagai aspek perkembangan dan dapat menggalakkan mereka menguji kreativiti masing-masing dalam menyelesaikan real world problem pada masa kini. Walaupun kita berada dalam kegawatan pandemik COVID-19 ini, di mana kita pastinya mempunyai pelbagai kekangan dan tidak mampu melaksanakan program secara bersemuka, namun saya percaya para guru telah berusaha menjalankan tugas mendidik dengan sebaik-baiknya. Semoga program seumpama ini akan dapat menjadi platform bagi mewujudkan kesedaran di peringkat sekolah mengenai kepentingan sungai dengan memelihara serta memulihara sungai bagi memastikan bekalan air yang bersih secara berterusan. Akhirnya, saya amat bersyukur dalam majlis hari ini dapat berjalan dengan lancar. Saya percaya kejayaan ini adalah bakat kerjasama daripada semua pihak, terutamanya Universiti Teknikal Malaysia Melaka serta University of Society, iaitu U4S Zon Selatan, sehingga dapat memastikan majlis subami ini dapat berjalan dengan baik dan sempurna. Sekalung tahniah dan ucapan terima kasih kepada semua guru dan semua pihak yang terlibat dalam menjayakan program ini. InsyaAllah, segala bukti yang dicurahkan untuk melahirkan generasi kreatif ini akan dapat ganjaran yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Terima kasih Tuan Haji Kuswandi Bintain di atas ucapan sebentar tadi. Bismillah. Baiklah, akhir sekali, mari sama-sama kita dengarkan rakaman ucapan oleh Yang Berusaha Encik Tan Chun Sheng, Pengurus Besar ST Microelectronics Malaysia, selaku rakan rasmi industri bagi program kita pada hari ini. Salam sejahtera. Saya ingin mengucapkan terima kasih dan tahniah kepada UTM yang telah memastikan penganjuran program Smart River Robot Challenge 2020 ini berjalan dengan jayanya.
Saya juga ingin mengucapkan tahniah kepada para pelajar yang telah menyertai program ini dengan dedikasi dan komitmen yang tinggi sehingga menghasilkan pelbagai jenis robot yang dapat digunakan bagi tujuan membersihkan sungai. Seperti sedia maklum, Sungai Kim Kim di Pasir Gudang, Johor telah tercemar dengan teruk dan ini berpunca daripada sisa buangan kimia industri yang dilupuskan secara haram di sungai tersebut. Kadar pencemaran sungai yang teruk telah menjejaskan kesihatan hampir 6,000 orang penduduk dan kebanyakan mangsa merupakan pelajar sekolah yang terpaksa menerima rawatan sehingga menyebabkan 110 buah sekolah berhampiran telah diarahkan untuk ditutup sementara. Kesedaran mengenai penjagaan sungai adalah amat penting diterapkan kepada semua lapisan masyarakat, terutama dari pihak industri. Penganjuran pertandingan ini adalah bertujuan untuk menguji kebijaksanaan dan kreativiti beserta dalam menyelesaikan masalah yang disediakan pihak penganjur sekaligus dapat menjadi pemenang dalam pertandingan ini. Ia juga merupakan salah satu strategi untuk melahirkan teknologis dan jurutera yang mampu bersaing di peringkat antarabangsa serta mendepani cabaran revolusi industri IR 4.0. Untuk pengetahuan pelajar sekalian, apabila nanti sudah besar dan memasuki alam pekerjaan, kreativiti merupakan salah satu ciri yang dikehendaki oleh syarikat-syarikat multinasional untuk mencari pekerja. Ia merupakan nilai tambah untuk agar diterima bekerja di syarikat terbabit dan seterusnya memberikan impak kepada peningkatan pembangunan sumber manusia yang berkemahiran tinggi. Ini kerana syarikat-syarikat multinasional akan sentiasa mencari idea baru untuk memenuhi permintaan pelanggan disamping menghasilkan keuntungan. Sesungguhnya, saya sebagai wakil syarikat ST Microelectronics Sdn Bhd amat berbesar hati kerana dapat menyumbang kembali kepada masyarakat setempat, terutamanya kepada rakyat negeri Johor. Adalah menjadi harapan kami agar syarikat ST Microelectronics menjadi pendokong seterusnya pemangkin bagi bersama-sama di dalam aktiviti kemasyarakatan, terutamanya menjaga alam sekitar seperti yang dilakukan kepada komuniti sekitar Sungai Kim Kim ini. Dengan platform pertandingan ini juga diharapkan akan dapat mewujudkan produk atau perkhidmatan baharu yang akan menyumbang kepada kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan hasil komersial dan penciptaan kekayaan. Sesungguhnya, bagi kami di ST Microelectronics, merasakan generasi muda kini merupakan aset yang paling bernilai negara serta bakal penyumbang kepakaran di dalam pembangunan dan kemajuan syarikat kami pada suatu hari nanti. Tuan-tuan dan puan-puan para hadirin sekalian, akhir kata saya berharap program Smart River Robot Challenge 2020 ini akan menjadi pemangkin serta dapat meningkatkan hubungan kerjasama quadruple helix iaitu di antara kerajaan, universiti, industri dan komuniti sebagai objektif strategik utama dan menjadi Key Performance Indicator KPI bagi memastikan setiap pihak yang terlibat dapat membantu dan dalam memacu ekonomi negara ke arah ekonomi berpendapatan tinggi seperti yang telah digariskan oleh pihak kerajaan melalui IR 4.0. Sekali lagi saya ingin mengucapkan tahniah kepada pihak penganjur iaitu University Technical Malaysia Melaka serta University of Society U4S Zon Selatan kerana telah berjaya menganjurkan program ini dan ribuan terima kasih kerana menjemput kami ST Microelectronics untuk turut serta di dalam menjayakan program ini. Sekian, terima kasih.
Terima kasih diucapkan kepada kesemua tetamu kehormat kita di atas ucapan yang diberikan sebentar tadi. Bagi meneruskan majlis, saya ingin mengajak anda semua untuk sama-sama menonton tayangan montaj program yang telah disediakan oleh pihak penganjur khas untuk anda semua pada hari ini. Mari sama-sama kita saksikan. Hidupan kita tetap yang menyelesaikan masalah. Saya juga dapat belajar untuk menjadikan dunia tempat lebih baik lagi. Baiklah, sekarang tibalah masa yang ditunggu-tunggu, pengumuman senarai pemenang bagi pertandingan Smart River Cleaning Robot Challenge 2020. Kita mulakan dengan kategori sekolah rendah. Pemenang tempat kelima bakal membawa pulang wang tunai RM50, piala pusingan, pingat dan juga sijil penyertaan bagi setiap peserta. Pemenang bagi tempat kelima adalah Sekolah Kebangsaan Kopok yang dibimbing oleh Cikgu Sanisa binti Sembak dan juga Cikgu Nur Afiq bin Nur Othman bersama dengan 8 orang pelajar mereka. Tahniah diucapkan kepada Sekolah Kebangsaan Kopok. Seterusnya, kategori masih dalam kategori sekolah rendah, pemenang bagi tempat keempat akan membawa pulang wang tunai berjumlah RM100, piala pusingan, pingat dan juga sijil penyertaan bagi setiap peserta. Dan pemenangnya adalah Sekolah Kebangsaan Pasir Gudang 4 yang dipimpin oleh Cikgu Nur Azman bin Abu dan juga Cikgu Muhammad Azizul Hafiz bin Sam bersama dengan 4 orang pelajar mereka. Tahniah diucapkan kepada Sekolah Kebangsaan Pasir Gudang 4. Baiklah, seterusnya kita akan ketahui 3 kedudukan tertinggi bagi kategori sekolah rendah. Untuk tempat ketiga, pemenang bakal membawa pulang wang tunai RM200, piala pusingan, pingat dan juga sijil penyertaan. Pemenang tempat ketiga jatuh kepada Sekolah Kebangsaan Rinting 1 yang dibimbing oleh guru mereka Cikgu Rizkiah binti Maskur bersama dengan 5 orang pelajar, Aisyah Humairah, Muhammad Atiq, Muhammad Syafiq, Muhammad Hadif dan juga Nurin Batrisya.
Tahniah diucapkan kepada Sekolah Kebangsaan Taman Rinting 1. Seterusnya, sebelum kita mengetahui sekolah manakah yang menjadi Johan bagi kategori sekolah rendah, izinkan saya untuk umumkan terlebih dahulu pemenang bagi tempat naib Johan yang akan membawa pulang wang tunai RM300, piala pusingan, pingat dan juga sijil penyertaan. Pemenang naib Johan bagi kategori sekolah rendah jatuh kepada Sekolah Kebangsaan Cahaya Baru yang dipimpin ataupun yang dibimbing oleh Cikgu Fauzi Muhammad Zain bersama dengan 3 orang pelajarnya, Syaratul Nisrina, Aisyah dan juga Adi Putra. Tahniah diucapkan kepada Sekolah Kebangsaan Cahaya Baru. Baiklah. Sekarang ni adalah masa yang kita semua nantikan, terutamanya bagi sekolah-sekolah yang menyertai kategori sekolah rendah. Sekolah manakah yang bakal dinobatkan sebagai Johan pertandingan Smart River Cleaning Robot Challenge 2020? Johan bakal membawa pulang wang tunai berjumlah RM400, piala pusingan, pingat dan juga sijil penyertaan. Johan bagi kategori sekolah rendah jatuh kepada Sekolah Kebangsaan Taman Rinting 2 yang dibimbing oleh guru mereka, Cikgu Muhammad Hanif bin Muhammad Shah bersama dengan 5 orang pelajar, Arisa Khairin, Airin Nur Ain, Muhammad Harith, Luqman bin Khalid dan juga Madhaf Krishna. Tahniah saya ucapkan kepada seluruh warga Sekolah Kebangsaan Taman Rinting 2 kerana telah berjaya menjadi Johan bagi kategori sekolah rendah pertandingan Smart River Cleaning Robot Challenge 2020. Seterusnya, mari sama-sama kita saksikan sekolah manakah pula yang akan menggondol hadiah-hadiah yang ditawarkan bagi kategori sekolah menengah. Kita mulakan dengan tempat kelima, di mana pemenangnya bakal membawa pulang wang tunai RM50, piala pusingan, pingat dan juga sijil penyertaan kepada setiap peserta. Pemenang tempat kelima adalah Sekolah Menengah Kebangsaan Kota Masai di bawah bimbingan guru mereka, Cikgu Norlin bin Muin bersama dengan 4 orang pelajar. Tahniah diucapkan kepada Sekolah Menengah Kebangsaan Kota Masai. Seterusnya, tempat keempat bakal membawa pulang wang tunai RM100, piala pusingan, pingat dan juga sijil penyertaan. Pemenang bagi tempat keempat kategori sekolah menengah adalah Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Seri Alam di bawah bimbingan Cikgu Muhammad Anwar bin Hamzah bersama dengan 5 orang pelajar. Tahniah diucapkan kepada Cikgu Anwar dan juga kesemua warga Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Seri Alam. Baiklah. Seterusnya, mari kita lihat sekolah manakah yang menduduki 3 tempat teratas bagi kategori sekolah menengah. Kita mulakan dengan tempat yang ketiga.
di mana pemenangnya bakal membawa pulang wang tunai berjumlah RM200, piala pusingan, pingat dan juga sijil penyertaan. Pemenang bagi tempat ketiga bagi kategori sekolah menengah jatuh kepada MRSM Johor Bahru yang dibimbing oleh dua guru mereka, Cikgu Aimi Shazliza dan juga Cikgu Arif Zakwan bin Asy'ari, bersama dengan 4 orang pelajar, Nur Irdina Insyirah, Muhammad Aiman Hakim, Nur Barkis Patricia dan juga Muhammad Firas. Tahniah diucapkan kepada semua warga MRSM Johor Bahru di atas kemenangan ini. Seterusnya, mari kita saksikan sekolah menengah yang berjaya menggondol tempat kedua ataupun naik johan bagi kategori sekolah menengah, di mana mereka bakal membawa pulang wang tunai RM300, piala pusingan, pingat dan juga sijil penyertaan. Pemenang naik johan kategori sekolah menengah jatuh kepada Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Sains Teks yang dibimbing oleh Cikgu Siti Fatimah binti Said bersama 5 orang pelajar, Anik Anaqi, Muhammad Ahnaf, Amir Hanan, Nur Ikwan Haikal dan juga Muhammad Danish Haikal. Tahniah diucapkan kepada anda semua dan juga kepada seluruh warga Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Sains Teks. Okey. Sekolah manakah di antara yang menyertai pertandingan ini berjaya memenangi tempat pertama ataupun johan dalam pertandingan Smart River Cleaning Robot Challenge 2020 ini? Pemenang ataupun johan bakal membawa pulang wang tunai berjumlah RM400, piala pusingan, pingat dan juga sijil penyertaan. Pemenang ataupun johan bagi kategori sekolah menengah Smart River Cleaning Robot Challenge 2020 adalah Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Rinting 2 yang dibimbing oleh guru mereka, Cikgu Adila binti Abdul Aziz dan juga Cikgu Nur Fatin Nabilah binti Muhammad Yusof. Bersama dengan 7 orang pelajar, kita ada Muhammad Ansaruddin, Wan Zarif, Muhammad Jairi, Nur Syahira, Mashidaya, Muhammad Ashran Farhan dan juga Danish Aiman. Tahniah diucapkan kepada Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Rinting 2 di atas kemenangan ini. Hadirin sekalian, pihak penganjur bersama dengan barisan juri-juri yang bertauliah juga telah bersetuju untuk mewujudkan 4 anugerah khas kepada 2 sekolah rendah dan juga 2 sekolah menengah yang telah mempamerkan mutu pencapaian yang begitu memberangsangkan dalam pertandingan ini. Pemenang bagi kategori anugerah khas Oceanic Engineering Society bagi kategori sekolah rendah bakal membawa pulang sebuah piala yang disumbangkan oleh IEEE Oceanic Engineering Society. Pemenang bagi kategori sekolah rendah adalah Sekolah Kebangsaan Cahaya Baru yang dibimbing oleh Cikgu Fauzi Muhammad Zain bersama dengan
3 orang pelajar, Syaratul Nisrina, Aisyah dan juga Adi Putra. Tahniah diucapkan kepada Sekolah Kebangsaan Cahaya Baru. Pemenang bagi kategori anugerah khas IEEE Oceanic Engineering Society bagi kategori sekolah menengah juga bakal membawa pulang sebuah piala yang disumbangkan oleh IEEE Oceanic Engineering Society. Pemenang bagi kategori sekolah menengah adalah Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Rinting 2 yang dibimbing oleh guru mereka, Cikgu Adilah dan juga Cikgu Nur Fatin bersama dengan 7 orang pelajar. Tahniah diucapkan kepada kesemua warga, kesemua pasukan yang terlibat, ahli pasukan yang terlibat dan juga secara umumnya kepada semua warga Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Rinting 2. Seterusnya, pemenang bagi anugerah khas APS, MTTS dan EMC bagi kategori sekolah rendah bakal membawa pulang sebuah piala yang disumbangkan oleh APS, MTTS dan EMC sendiri. Anugerah khas APS, MTTS dan EMC bagi kategori sekolah rendah jatuh kepada Sekolah Kebangsaan Taman Rinting 1 yang dibimbing oleh guru mereka, Cikgu Rizkiah binti Maskur bersama dengan 5 orang pelajar, Aisyah Humairah, Muhammad Hatib, Muhammad Syafiq, Muhammad Hadif dan Nurin Batrisya. Tahniah diucapkan kepada Sekolah Kebangsaan Taman Rinting 1. Manakala, bagi kategori sekolah menengah, pemenang juga bakal membawa pulang sebuah piala yang disumbangkan oleh APS, MTTS dan EMC. Pemenangnya adalah Sekolah Menengah Kebangsaan Pasir Gudang 3 yang dibimbing oleh Cikgu Siti Ruziah binti Muharram bersama dengan 5 orang pelajar, Nur Alia, Muhammad Syah Haziq, Muhammad Danish Fikri, Muhammad Anik dan juga Muhammad Haikal. Tahniah diucapkan kepada Sekolah Menengah Kebangsaan Pasir Gudang 3. Baiklah. Pihak penganjur juga telah mewujudkan kategori bagi bilangan likes terbanyak berdasarkan jumlah bilangan like bagi video-video inovasi para peserta yang telah pun dimuat naik di dalam laman Facebook Pusat Khidmat Industri dan Masyarakat UTM. Pemenang bagi kategori ini bakal membawa pulang sebuah piala sumbangan penganjur. Kita mulakan dengan bilangan like terbanyak bagi kategori sekolah rendah dengan jumlah bilangan like sebanyak 392. Pemenang bagi kategori sekolah rendah adalah Sekolah Kebangsaan Taman Bukit Dahlia yang dibimbing oleh Cikgu Shanmati, anak perempuan Wijaya Kumaran dan juga bersama dengan 4 orang anak muridnya, Adriana Christina, Muhammad Amirul Farhan, Muhammad Haziq Zarfan dan juga Muhammad Fudayr. Tahniah diucapkan kepada Sekolah Kebangsaan Taman Bukit Dahlia. Seterusnya, bagi kategori bilangan like terbanyak untuk kategori sekolah menengah,
dengan jumlah bilangan like sebanyak 827 pemenang bagi kategori sekolah menengah adalah MRSM Johor Bahru yang dibimbing oleh Cikgu Aimi Shazliza binti Ishak dan juga Cikgu Arif Zakwan bin Asy'ari. Bersama dengan 4 orang pelajar, Nur Irdina, Muhammad Aiman Hakim, Nur Balkis Patricia dan juga Muhammad Firas. Tahniah diucapkan kepada seluruh warga MRSM Johor Bahru. Tahniah diucapkan kepada semua pemenang. Kepada yang kurang bernasib baik, teruskan lagi usaha anda di lain masa. Walau bagaimanapun, anda semua tidak akan pulang dengan tangan kosong kerana semua peserta yang bertanding bakal menerima sebuah pingat dan juga sijil penyertaan yang disediakan oleh pihak penganjur. Demikian, berakhirlah sudah majlis kita pada hari ini. Mewakili pihak penganjur, saya ingin memohon maaf sekiranya terdapat sebarang kelemahan maupun kekurangan di pihak kami dalam menganjurkan program Smart River Cleaning Robot Challenge 2020 Sungai Kim Kim, Pasir Gudang, Johor. Dayung sampan ke Tanjung Bidara, menumpang mandi air perigi. Maaf di pohon, terlanjur bicara, panjang umur, bertemu lagi. InsyaAllah, besarlah harapan kami agar program ini akan dapat dianjurkan lagi pada tahun hadapan. Mari sama-sama kita doakan semoga program ini akan dapat memberi lebih banyak peluang kepada lebih banyak sekolah untuk mempamerkan bakat masing-masing. Dengan itu, sekian. Warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.